Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jadi hari ini kita sambung kitab Kifayatul Muhtaj pada menyatakan Isra wal Mi'raj lagi, yaitu kita baca dah hingga sampai di muka 10 atau nak masuk muka 11 lah. Pasal muka 10 pun dibagi ke sekali dah, yaitu Nabi pergi Isra sampai pada Baitul Maqdis dah. Lepas tu hari ni nak naik ke langit lah. Nak naik ke langit dah. Kemudian naik ke langit ni dia tak serupa dengan naik borak lah. Borak tu dia naik tubai pergi sampai Baitul Maqdis. Adapun naik Mi'raj ni dia jadi tangga, anak tangga. Manakala Nabi naik tangga yang mula-mula sampai langit yang pertama. Itu dia panggil kekuasaan Allah Ta'ala dah. Tapi nak cara dia tu nak naik juga. Naik langit. Duduk saja-saja tu nak naik atas langit lalu boleh. Naik kekuasaan tu. Tapi dak ni dia panggil nak ada asbab juga. Nabi jakah naik langgar yang pertama. Barulah sampai di langit dunia atau langit yang pertama dikatakan. Hari ni sampai di Baitul Maqdis dah nak naik ke langit dah. Dan lepas naik ke langit tu turun pula. Lepas turun tu pula banyak lagi cerita dia. Nak habis kita ni. Tu. Kata musannif, kemudian didatangkan dengan Mi'raj. Lepas maya Syiah di Baitul Maqdis tu didatangkan Mi'raj. Di ni mana bina majhul lah. Ada bawa orang-orang Mi'raj. Mi'raj ni tangga. Pia tak hui tak ada royak sini lah, bina majhul. Boleh jadi Allah Taala utus malaikat orang Mi'raj Nabi naik. Dah. Gopo Mi'raj ni? Iaitu Mi'raj ni tangga yang sangat eloknya tangga tadi. Tangga molek ya dah. Molek sangat. Tiada melihat segala makhluk yang terlebih elok daripada tangga. Tak ada pia boleh tengok, tak ada pia boleh tengok. Tengok daripada Nabi. Lah. Adalah bagi tangga Mi'raj Nabi naik ni beberapa anak tangga. Ada banyak tangga weh. Yang ni ada 10 tangga. Semua tangga Nabi naik tu. Lah. Satu daripada Mananya satu daripada 10 anak tangga tu buat daripada emas. Dan satu daripada perak. Tu. Ni dia kena pakai email percaya lah. Kalau kita pakai akal tak terima. Orang yang Allah Ta'ala tak hidayah, dia tak nampak. Pasal dia fikir dengan otak, tak apa kan. Sini dia kena fikir dengan email. Apa itulah. Tak kala Nabi turun daripada langit, kelik daripada Mekah, Abu Jahal tanya Nabi selalu, kena Muhammad mari mana ni malam ni? Nabi jawab, mari Baitul Maqdis. Lepas belum subuh siapa sini mula. Tak percaya selalu, ada fikir dengan akal. Tapi Abu Bakar dia percaya. Pasal apa? Email dia dah. Percaya dengan email. Benar ni. Satha saya tu dah. Kukuh dah kemah. Kalau kita tak ada itu, tak percaya kan? Mana awak tangga dengan emas pelat-pelat ni. Yalah laka tu tak royak syurga lagi tu. Tak ada royak neraka lagi hak Nabi temu. Tu. Iaitu Mi'raj saat ni, tangga saat ni tu dikeluarkan daripada syurga yang bernama Firdaus. Ambil daripada
syurga yang bernama Firdaus. Ditatahkan dengan beberapa permata yang indah-indah. Ditatah ni di apa? Ditapung atau dia panggil apa lah? Tepek, ditepek dengan permata yang indah-indah. Dan pada kanannya tu dia. Kanan bagi tangga saat ni beberapa mereka ada mereka duk jaga sebelah kanan lek tangga saat ni. Mikrab tu. Dan pada kirinya demikian pula, yakni ada malaikat yang jaga juga. Dan tiap-tiap satu tangga kepada satu tangga tu 500 tahun perjalanan. Kalau kita kira ukurnya satu tangga kepada satu tangga, yakni kepada langit, dunia kepada langit yang pertama 500 tahun perjalanan. Tunai nak bila tak sapa lah kita 500 tahun piye hidup dah dunia lah ni siapa. Tapi Allah Ta'ala kehormatan, kemuliaan bagi Nabi, mukjizat bagi Nabi boleh naik hingga sampai ke langit. Yang ketujuh hingga sampai kepada Sidratul Muntaha dan akhirnya. Tu. Perjalanan 500 tahun. Lepas duduk langit yang dua kepada langit yang tiga, 500 tahun pula. Tu dia. Seperti antara langit dan bumi. Ni, kita duduk bumi nak naik langit tu 500 tahun. Perjalanan dia. Dan satu langit kepada satu langit yang lain. Kepada satu langit yang di atas pun 500 tahun juga. Tu. Mustahil lah kalau kita nak naik tak. Pada akal pada adat boleh. Apa dia? Pada adat. Pada adat mustahil. Tapi pada akal ni boleh. Kalau Tuhan nak apa? Nak kita naik boleh. Tapi dak ni khususiat bagi Nabi. Boleh. Nabi Muhammad ketika hidup dia boleh naik ke langit. Tu. Maka tangga yang pertama daripada sakhrah. Maknanya tangga yang pertama tu daripada sakhrah. Sakhrah ni batu. Batu diangkat kepada langit yang pertama. Maka datang tangga yang kedua pula pada langit yang kedua. Ya betul. Dia mari sasa-sasa itu. Nabi nak langit yang pertama, mari itu tangga tu. Bodok langit yang kedua, mari sangga sasa betul dah. Tu. Ini ni benda ajaib. Kebanyakan kalau orang yang Tuhan tak hidayah ni, dia tak terima mula pula. Adapun kita ni, kita beriman sungguh pasal waris daripada Quran dan hadis Nabi. Yakin kita beriman dengan benda ni. Lebih lagi masalahnya Isra' dah. Jelas dan apa? Yakin nas daripada ayat Quran. Barang siapa apa dia engkau jadi kupuk. Barang siapa engkau jadi kupuk. Tu dia. Maka tangga yang kedua pula pada langit yang kedua diakatkan dia akan langit yang kedua tangga yang kedua sehingga langit yang ketiga. Demikianlah lagu tu lah. Nak langit ketiga, tangga lain pula mari. Dan tebal tiap-tiap langit itu 500 tahun. Demikian pula, yakni demikian tu jugalah. Duk di langit yang pertama nak pergi langit yang kedua, langit yang kedua nak pergi langit yang ketiga. Jarak antara langit itu 500 tahun perjalanan. Tu. Ada mau naik bulan tu siapa dak tahu lah langit tu dah. Boleh hadir tu. Siapa bulan tu boleh hadir tak siapa dah. Kalau siapa mana tahu siapa di bulan bukan naik langit dak lah. Pasal banyak perkara gini oleh siapa langit ni. Ada malaikat jaga lagi. Tagi dah ya tagi.
Maka tu. Maka mendirikan tangga itu Jibril, mana oleh Jibril. Maka naiklah ia Nabi serta Jibril di atas tangga yang pertama saat ni. Nabi pun naik dengan Jibril tangga yang pertama. Tak kala Nabi naik siap dah, maka terakak naik. Piung naik. Maka mengikut pula sakhrah saat ni. Batu haduk tambak borok saat ni tu ikut Nabi, nak tengok Nabi. Maka berkata Jibril, berhenti olehmu, batu wutilah. Maka berhenti ia batu saat ni. Wuti cokoh itu demikianlah tergantung di antara langit dan bumi dengan tiada bertali hingga hari kiamat. Batu tu pun naik. Atas tengahnya, yang nak bukan naik, wela gitu tak. Ya batu duk rapat bani. Bawa Nabi nak ya turun, nak jadi gongang itu, tak ada nak itu dak lah. Tu. Lepas tu laning ni lagi bina di sama lah. Kalau kita tengok dalam video ke apa, Masjid Sakhrah tu, batu tu dah tu hak Jibril tambak borok tu. Ada dalam masjid tu batu duk gongang bawah tu boleh turun. Tu masalah ni tu sudah bina, jadi tak ada gongang lah. Batu tu. Maka adalah di Mekah itu, maknanya duk lama lagu tu lah, duk gongang lagu tu beberapa lama sehingga lalu di bawah batu tu oleh perempuan yang hamil. Artinya perut besar lah, lalu ke bawah tu, maka melihat ia perempuan akan batu itu. Tengok batu duk gongang itu rasa pelik, kejut. Maka terkejut lalu gugur anak perempuan tu di dalam perut. Gugur tu baik. Lepas tu raja masa tu tok sewa di paha di masalah pada, maka dibina bawah batu saat ni supaya jangan terkejut orang lalu di bawah batu. Tok sewa kejut lah. Lah ni tu jadi sama molek dah. Bahkan buat masjid pula dah. Buat masjid Dom Tong dia panggil dak. Hak Cak Mah tu. Masjid Sakhrah lah tu. Maka adalah antara langit dunia itu satu laut yang makfuf. Ada laut weh. Di antara langit dunia. Di antara langit dunia ni, di antara dunia dengan langit yang pertama ni ada laut pula. Dia panggil laut makfuf. Apa makna makfuf? Yakni tertegah daripada titik airnya nyelak saat ni ke bawah. Jadi satu laut tu laut tak titik. Kalau bikin akal pula tak cahaya pula. Tapi tak kita fikir dengan email. Ada laut pula. Di antara dunia dengan langit yang pertama, langit dunia ni. Dia panggil laut makfuf. Besar nah. Maka adalah besar laut di antara langit ni dengan bumi ni. Jikalau dinisbahkan dengan segala laut dunia ini seumpama setitiknya jua. Kalau kita banding dah. Kita pergi laut kita celup air laut tu titik. Setitik tu laut atas dunia. Hak hak luar tu laut makfuf tu ada di antara langit dunia dengan dunia ni. Ada selagi laut dah. Maka naiklah keduanya Nabi dengan Jibril itu hingga sampai kepada langit dunia. Naik pergi pak siapa di pintu pada pintu yang dinamakan Babul Hafazah. Apa itu dah? Ya ada pintu laka ni langit pertama, ada pintu langit dua, ada pintu, lepas tu ada orang jaga pula. Dan menunggu dia. Maknanya orang yang tunggu pintu tu malaikat namanya Ismail. Maknanya oleh malaikat namanya malaikat tu Ismail. Nama tunggu orang yang tunggu pintu dunia yang pertama tu nama Ismail, malaikat lah. Tiada ia malaikat Ismail ni naik ke atas dan tiada ia malaikat Ismail ni turun ke bawah sekali-kali. Tak bisa naik gunung, tak bisa turun gunung. Taat sungguh. Patuh sungguh kepada Allah Ta'ala malaikat dah. Pasal malaikat dia tak ada nafsu. Ada nafsu malaikat ni.
Ya buat amal semata-mata dah. Allah Taala jadi ya untuk tu dah. Untuk buat amal ibadat dah. Itu dia. Semua tu tak usah turun, tak usah naik malaikat ni. Malaikat hari wafat Nabi SAW juga. Tak kalau Nabi mati tu dia turun weh. Tu. Turun ziarah jasad Nabi. Turun malaikat Jibril. Hari lain tak usah turun. Dah. Dan adalah serta malaikat Ismail saat ni 70,000 malaikat di bawah khadamnya. Pucuaya tu 70,000 ke. 70,000 malaikat. Pucuaya. Orang khidmat dia tu. Para malaikat yang khidmat malaikat Ismail ni 70,000. Untuk jaga pintu langit yang pertama. Habis itu. Kata ulama al-hikmah. Tak ada hau sebut nama dah. Tak ada sebut nama. Nama apa tak hau lah. Tak ada ayat sini. Biar ni ulama hikmah ni. Bahwasanya adalah langit dunia itu dijadikan daripada maut yang makfuf. Langit dunia ni, langit pertama ni jadi daripada maut yang makfuf. Maknanya ambak yang tertegah daripada titik. Tu, yakni daripada ambak yang tertegah. Mana tertegah daripada titik. Adalah ia langit dunia ni terlebih putih daripada labai lagi. Cak ayah sungguh putih weh langit. Lebih putih daripada air susu lagi. Dan nyata hijau itu, ada nampak biru-biru hijau-hijau tu, apa tu? Dah. Dia kata dan nyata hijau itu daripada hijau Bukit Qaf. Tu Bukit Qaf duk mana tak tahu. Ni kita tak tahu, no ayat tak leh dah. Negeri cari di mana Qaf Bukit Qaf. Dia pacah hingga sampai langit jadi biru ni. Besar mana tu tu. Lagu mana tapi buat daripada gapo ya hak ni ya goyak kita goyak. Kerana ia Bukit Qaf ni dijadikan daripada zamrud yang hijau. Jadi daripada marakot. Saya kata zamrud ni marakot. Dah. Lepas tu langit putih tu pacang di Bukit Qaf tu jadi hijau, jadi biru. Tu. Ini ulama hikmat kata hadis Nabi dak wallahu alam kita pun tak temung dah nanti. Insya-Allah kalau temung kalau lagu mana nak ayat. Tapi hak sini ada dalam kitab yang ulama hikmat goyak. Kita pun turut ya, goyak. Dan langit yang kedua daripada batu yang putih. Buat dengan batu putih weh. Sinar lah. Dan langit yang ketiga dijadikan daripada besi. Besi gamha. Besi gamha karat. Ni ulama hikmat goyak. Dan langit yang keempat daripada temaga, mahal sikit ada besi. Dan langit yang kelima dijadikan daripada perak. Ni mahal lah perak. Riatai boleh akal. Dan langit yang keenam dijadikan daripada emas. Buat dengan emas weh. Dan langit yang ketujuh dijadikan daripada yakut yang merah. Mata jelimo. Yakut merah. Mata jelimo. Tu sinar ke langit tujuh. Adapun kursi itu maka dijadikan daripada yakut yang putih. Ini permata yakut yang putih. Yakut putih ni payah carilah. Dan aras dijadikan daripada yakut yang hijau. Mata hijau ni weh, yakut, mata yakut hijau. Semua tu royak dah tu dah cak dia tu. Jadi daripada gapo tu royak semua dah. Baik daripada langit pertama yang sampai di aras. Kata Ka'bul Akhbar, telah menjadikan Allah Ta'ala akan aras daripada jauhar yang hijau. Kata Ka'bul Akhbar, Allah Ta'ala jadi ke arah ni daripada permata yang hijau. Jauhar ni permata lah. Bagi arah tu 1,000, 1,000 dan 600,000 kepala. Apa ni? 1,000 ni yakni 1,900,000. 1,900,000 kepala, yakni kepala arah tu. Banyak betul dah. Arah tu. Ni kata Ka'bul Akhbar. Dan tiap-tiap satu kepala itu 1,000 dan 600 mukanya.
Maknanya 1.900.000 muka pula. Daripada satu-satu kepala besar mana tu nak fikir alih lah wallah alam pasal makhluk Allah Taala hak besar sekali ialah arah. Makhluk Allah Taala hak banyak sekali ialah malaikat. Tu nak bila alih lah arah ni. Sana hanya kita tahu itu kata arah ni besar sekali dah. Ada lah. Dan tiap-tiap satu mukanya muka arah ni. Itu 1.000 dan 100.000 lidah pula. Tu 1.900.000 lidah. Dan tiap-tiap satu lidah tu 1.000 dan 100 lurah pula. Yang ni 1.900.000 lurah. Malah hilang dah. Banyak benar. Sungguh ia besar arah ni. Tu. Pas rupa guana tak tahu, tak bisa duk naik. Tapi hanya makhluk Tuhan lah Allah Taala jadi arah tu. Habis itu. Dan satu lurah itu mengucap tasbih akan Allah Ta'ala dengan berlain-lainnya bangsanya. Satu-satu lurah tu lain bahasa pula duk tasbih tu. Tak apalah situ, mari tengok sini pula. Maka menutup buka Jibril. Jibril siapa di langit pertama kak? Assalamualaikum lah. Minta buka pintu sikit weh. Maka berkata yang menunggu pintu langit dunia itu, mana malaikat Ismail ni lah. Siapa ini? Dia mong ni. Maka sahut ia. Sahut ni jawab lah. Maka jawab lah ia. Aku Jibril. Kau ni Jibril mari ni. Kenal lah kau Jibril. Dah. Nak pergi mari aja dah. Kerja dia dah. Nak terima wahyu dia takut nabi-nabi. Tu. Tapi ni malam bisa sikit. Dan kata menunggu pintu tak ni, yang menunggu pintu pula siapa serta kamu? Pas biar kali kamu katanya Jibril Muhammad. Muhammad katanya orang menunggu pintu tak ni telah dibangkitkan padanya. Bangkit dahnya pada Nabi Muhammad ni. Maka sahut Jibril pun jawab. Telah bangkit kepadanya. Kepada langit saning maka dibukanya pintu saning, maka kata yang menunggu pintu saning, marhaban wa ahlan. Tu dia. Hayahullahu min akhin wa min khalifatin fa ni'mal akhi wa ni'mal khalifati wa ni'mal madi'u ja'ah. Tu dia katalah tu dah. Telah engkau dapat keluasan dan engkaulah ahli bagi keluasan. Telah memanjangkan Allah daripada suara. Telah memanjangkan Allah daripada saudara dan daripada khalifah Allah, mana pengganti Allah Ta'ala lah. Ini panggil doa hak malaikat rakyat kepada Nabi. Maka sebab-sebab saudara dan sebab-sebab khalifah dan sebab-sebab yang datang itu telah datang ia. Sebab-sebab orang hak mari ni sudah mari dah malam ni. Malaikat doa kepada Nabi. Dah. Kalau itu ada apa? Maka masuk keduanya Nabi dan malaikat Jibril. Maka lalu daripada langit yang pertama tu tiap-tiap tiba. Maka lalu daripada langit yang pertama tu tiba-tiba pada langit pertama itu Nabi Adam alaihi salam. Pergi jumpa dengan Tok Adel dulu mula-mula atas langit pertama. Jumpa dengan Tok Adel dulu. Nampak Nabi Adam tu seperti kelakuan yang dijadikan Allah Ta'ala. Besar Tok Adel weh. Dia mengata Tok Adel ni tinggi dia 60 hasta. Dah, besar pocoknya. 60 hasta ni besar. Tu yang panggil gasi dah tunggu masa dulu gasi. Kalau kita banding kita lah ni awal dulu gasi. Besar kan dulu bagi orang umur panjang. Dulu dah. Matu Nabi nampak tu ada di atas asal kelakuan dia iaitu 60 hasta.
Sah? Dijadi ke Allah Ta'ala. Lepas tu dilentangkan atasnya segala arwah zuriatnya. Maknanya dilentang ni lah. Nabi nampak di atas, di keliling Tok Ada tu segala roh-roh zuriat. Anak cucu Tok Ada. Nabi nampak belakang roh. Roh-roh hak anak cucu Tok Ada duk keliling Tok Ada. Apabila melihat ia Tok Ada akan zuriatnya, akan anak cucunya yang mukminin, maka berkata ia ada tu ada, inilah roh yang baik, inilah hak juruh ni, dan nafsu yang baik dijadikan akan dia, akan roh yang baik ni pada ilin. Lepas tu tengok lek kiri pula, dan apabila melihat di atas roh zuriatnya yang kafirin, hak tak beriman, maka katanya Adam, inilah roh yang jahat dan nafsu yang jahat, dijadikan dia akan roh yang jahat tu pada sijin. Tu dah. Dan melihat pula akan dia akan dia ni, yang ni akan dia akan Nabi ada lah. Dan melihat pula Nabi akan dia akan tak ada pada kanannya, kanan tak ada beberapa manusia. Nampak banyak manusia duk keliling sebelah kanan Nabi ada. Dan lagi ada padanya, pada kanan tak ada ni satu pintu yang keluar daripada satu pintu tu bahu yang haram. Dan pada pihak kiri tak ada beberapa manusia. Nabi nampak lah, lek kiri tu nampak manusia pula. Dan ada pada kiri tak ada ni satu pintu pula. Nampak satu pintu pula yang keluar daripada pintu sak ni tu bahu yang busuk. Betul pula. Kalau itu, maka apabila melihat pihak kanan tak ada tengok belah lek kanan, tertawa ia suka tertawa ia tak ada dan suka ia, atas tafsir lah. Ya tak ada. Dan apabila melihat pihak kirinya, kita tengok lek kiri pula. Tu duka citanya tak ada dan menangis ia Nabi Adam ni. Lek kiri dia fuk jahat lah, lek kanan lah fuk baik, fuk beriman, fuk juruh. Maka memberi salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun beri salam, assalamualaikum. Maka menjawab salam. Kemudian berkata ia Nabi Adam, marhaban bibni salih wan nabiy salih. Telah dapat kelawasan dengan anak yang soleh dan nabi yang soleh. Dia panggil anak lah. Pada pihak jasad ni tak ada anak dulu. Pada pihak jasad dah. Dan nabi yang baik. Ada anak yang baik dan nabi yang baik, yang soleh. Maka sabda Nabi SAW, ya Jibril, apa laki-laki ni? Dia ni besar, wisalai ke orang ni. Dan apa manusia yang banyak-banyak, dan apa pintu ini? Tanya belaka. Nabi tanya, malaikat Jibril pun jawab. Engkau mari orang tu ya. Maka kata Jibril, inilah bapak tuan hamba Adam. Ni tok dah. Manut konrak. Sesuai tu. Awal-awal manusia ya Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi ni Adam alaihi salam. Dan yang kanan dan yang kirinya itu daripada beberapa manusia zuriatnya, anak cucunya tak ada. Dan pihak kanan itu ahli syurga dan pihak kirinya itu ahli neraka. Gitu lalu dah ya. Sebab haus tu. Hak kanan faham sedap. Maka apabila melihat pihak kanan bagi tak ada, tertawa-tawa, suka ia tak ada. Dan apabila melihat pihak kirinya tak ada ni, menangis dia. Kata dah sebab tengok anak cucu yang masuk neraka. Gopok dah tengok anak masuk neraka ni dia. Tengok anak balik untuk tu ya dah. Tu.
Tupak no ya. Nak boleh lagu mana? Tengok kalau kita tengok anak kita hak bahagia dah. Ngaji aleng, kerja kaya, suka pak kita ni. Tapi kalau tengok anak ni celaka dah. Duk main barang dadah hari mabuk pula. Kelik rumah sekali rebus sepuyuk. Kita misalnya. Menangis air mata weh ibu. Orang ada pak ni weh. Nak murih. Anak dah, nak murih tarang mana. Nak kata sayangnya ibu atau bapa terhadap anak. Dan apabila habis itu kemudian maka berjalan pula ia Nabi, maka didapatnya Nabi akan mereka yang memakai riba. Nabi nampak orang hak kin riba. Banyak riba ni dah. Riba ni kena ngaji bab fiqh pula. Gapo atik dia ada riba fadling, riba nasiah. Ya banyak dah. Banyak. Patu masalah riba ni la'anallahu orang hak makan riba pun laknat, orang hak juru wirwi pun laknat juga. Orang juru tulis katib pun laknat Allah Taala belaka, dosa belaka. Ni kena ingatlah sini ni. Sebab dunia lah ni banyak sangat dah. Makan duit dengan tak khabar. Kadang-kadang duk makan duit riba. Mana kalau kita makan duit riba, makan duit haram apa manakah? Ada lagi darah kita jadi daripada makanan yang halal, yang haram, maka manakah boleh nak masuk syurga? Pasal syurga ni tempat suci. Dah, tempat suci. Kena suci juga makanan kita tu daripada benda-benda yang halal juga. Dan memakai harta anak yatim. Orang makan riba, lepas tu nampak orang makan harta anak yatim. Dan dapat pula akan mereka yang berzina. Nabi temung orang zina di langit pertama. Atas kelakuan yang terlebih jahat dan keji. Dipanggil hina lah orang zina ni. Kelakuan dia tu jahat dan keji sangat. Kemudian melihat akan orang yang berzina itu, Nabi nampak orang zina tu bergunting dengan susu mereka itu. Orang-orang yang zina gerak kopak, gerak susu. Dah. Ini yatai dan tino selalu dah. Nabi nampak. Dah buat lagu tu. Dia panggil kelakuan yang terjahat sekali dan keji sekali dah Nabi nampak ni. Lepas tu jangan kacau lah dah kalau taruh dah bining lah. Dah bining. Nikah halal tu. Halal dah. Makan pun haram tu. Habis kat tu. Kemudian maka naik Nabi SAW serta Jibril. Naik itu kepada langit yang kedua. Naik kepada langit yang kedua pula. Maka telah terdahulu bahawa seadalah ia langit yang kedua tu daripada batu yang putih. Ya dah dulu. Lewat pada itu batu cak putih. Maka menutup buka Jibril ke pintu. Maka berkata yang menunggu pintu itu, malaikatlah hak jaga pintu tu. Siapa ini? Dia ni. Maka kata Jibril, katanya Jibril apa? Maka berkata Jibril, katanya kali lagi. Maka kata Jibril, mana aku Jibril. Takdir tu. Katanya yang menunggu pintu, dan siapa serta kamu? Katanya Jibril Muhammad. Katanya yang menunggu pintu pula telah dibakitkan kepadanya. Sudah bakit pada Nabi Muhammad dah nah. Katanya Jibril, bahkan ya bakit. Supaya langit pertama saat ni lah. Maka dibukakannya akan pintu saat ni. Maka berkata ia hak tunggu pintu saat ni malaikat ni. Seperti kata yang menunggu langit dunia. Seperti mana malaikat Ismail hak tunggu pintu yang pertama tu lah. Marhaban lagu tu lah dia kata. Demikianlah pada tiap-tiap langit hingga ketujuhnya langit. Siapa langit tujuh pun minta lagu tu lah, minta masuk risalah ke apa, doa lah malaikat kepada Nabi lagu tu lah.
Dan masuk keduanya Nabi dan Jibril, maka tiba-tiba pada langit yang kedua ni dua anak saudara ibunya. Dua anak saudara ibunya. Gapo? Iaitu Isa dan Yahya, anak Zakaria. Nabi Isa ni anak saudara bagi Nabi Yahya. Nabi Yahya ni sepupu dengan Siti Maria. Dah. Kat tu. Nabi Yahya ni anak bagi Nabi Zakaria, sepupu dengan Siti Maryam. Isa anak sepupu dia panggil. Anak sepupu. Dan Yahya anak Zakaria. Hal keadaan Nabi Yahya tu menyerupa salah seorang bagi taulan Nabi Isa ni. Ada seorang bagi taulan ni bagi kawan lah. Kata menyerupa tu, serupa pada pakaian bagi Isa dan rambutnya Nabi Isa serupa lebih lah. Sebab dia waris dia dua tu. Anak sepupu. Dan ada serta keduanya, serta Nabi Isa dan Nabi Yahya tu beberapa kaum keduanya, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ada puak juga lah, ada laki dia ni. Dan tiba-tiba adalah Isa ni bulat tubuhnya. Nabi Isa ni tubuh bulat weh, ada kuruh kering dak. Janganlah. Bulat bukan gemuk seminyak dak. Bulat tubuh molek. Lagi sederhana. Dan warna tubuhnya tu antara merah dan putih. Nak pergi kat tu putih merah. Lawa sikitlah. Tengok Fuk Bani Israel tu lah muka dia nak meh tu. Dan terhola rambutnya. Rambut panjang sikit weh. Terhola ni rambut panjang. Bukanlah sepi. Ada lah. Rambut dia tu terhola. Seolah-olah Nabi Isa ni keluar daripada tempat mandi dengan air panas. Seolah tertumbik pada hamam. Ya terhola rambut dia dah. Habis tu dia mau buat lukis nama Nabi Isa tu gambar pada ni dah dah. Sungguh bagaimana wallahu alam. Tapi orang kena Nasrani tu dia ada gambar dia tu, dia buat rupa nama Nabi Isa dalam gereja dia tu dah. Nabi Islam kita tak ajarlah tu tak boleh nak buat gambar, takut kita hidup puja gambar. Islam tak salah tu. Bahaya lukis tu kena tak kena tu tak tahulah. Bila ia tergambar pada kitab lagu ni. Terhola rambut dia jauh lukis gambar Nabi Isa, rambut panjang tak. Maka memberi salam Nabi SAW. Nabi pun wisalam akan keduanya, akan Nabi Isa dan Nabi Yahya ni. Maka menjawab keduanya Nabi Yahya dan Nabi Isa akan salam. Dan berkata keduanya Nabi Isa dan Nabi Yahya, marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Kata lagu tu jugalah. Telah dapat tempat keluasan dengan saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Dan mendoa keduanya Nabi Yahya dan Nabi Isa dengan kebaikan. Doa kepada Nabi. Kemudian maka naik pula keduanya kepada langit yang ketiga. Tu dah. Nabi dengan Jibril pun naik pula hingga sampai langit yang ketiga. Maka telah terdahulu bahawa adalah ia langit yang tiga ni daripada besi. Maka menutup buka Jibril. Maka dikatakan bagi Jibril seperti dahulu juga. Kayak aku tu pia tu. Aku ni Jibril. Pia kalian Muhammad. Demikian lagi pada tiap-tiap langit hingga ketujuhnya langit ni. Aku tu lah hingga pada langit tujuh.
Maka dibukakan, maka masuk ia Nabi, tiba-tiba didapat padanya pada langit 3 tu Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ni kita ayat ada kisah dia dulu dah. Kisah Nabi Yusuf ni dia kena jual kepada kakak dia hingga siapa di Mesir ni. Dah keke hayatnya boleh jadi raja Yusuf. Boleh jadi raja, lagi pula jadi rasul di Mesir ni. Dah. Dan serta Nabi Yusuf ni beberapa daripada kaumnya ke Nabi Yusuf. Banyaklah ayat dia ni. Maka memberi salam Nabi SAW. Maka menjawab ia Nabi Yusuf akan salam. Maka berkata ia Yusuf, marhaban bil akhi salih wa nabi salih. Perlulah. Telah berdapat tempat kelawasan dengan saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Dan berdoalah ia Nabi Yusuf dengan kebajikan. Maka tiba-tiba adalah ia Yusuf ni terlebih elok bagai yang dijadi Allah Ta'ala. Dah. Jadi Nabi Yusuf ni jangan sikit rupa dia. Sehingga mana? Sehingga Zulaikha bini raja ni gila dia dah. Tahu ayat dah kisah dulu. Susuknya orang Tino dalam kawasan dalam Mesir ni wakak dok kata Zulaikha ni gila kepada hamba lah. Zulaikha pun ambil orang topoh tes orang ambil bisa so. Suruh Yusuf jalan mari. Khabar Tino tu darah habis tangan. Ada kaya orang topoh dak hidup belah tangan. Darah. Dia kata Yusuf ni bukan manusia lah ni. Malaikat ni jangak bini ni. Itu nak ayat kisah dia jangak lah. Nabi Yusuf ni Tuhan jadikan elok rupanya. Telah apa dia? Telah lebihi daripada segala manusia dengan keelokannya. Jadi Nabi Saleh ni jangak sungguh dah. Seperti bulan di atas bintang. Nak banding kita dengan Nabi Yusuf ni. Bumi dengan langit. Jangan dah. Jangan dia lagi. Maka sabdanya Nabi SAW. Ya Jibril, siapa ini? Ya ni. Maka katanya Jibril, inilah saudara tuan hamba namanya Nabi Yusuf. Anak Nabi Yaqub. Iaitu adik-beradiknya 12 orang. Yang panggil Bani Israel. Kisah dia ya ada dah. Kemudian maka naik pula Nabi SAW serta Jibril kepada langit yang keempat. 4 dah tak anyat lagi nak sampai 7. Telah terdahulu ia langit yang keempat ni daripada temaga. Daripada temaga. Maka menutup buka Jibril, maka dikatanya orang hak jaga. Dikatanya Jibril seperti dahulu jua. Lagu itulah supaya langit yang pertama, yang 2, 3 lah. Maka dibukanya pintu, maka masuk keduanya Nabi dan Jibril. Maka tiba-tiba didapatnya langit yang keempat tu Nabi Idris. Nampak Nabi Idris situ dah. Sungguhnya telah ditentukan Allah Ta'ala dengan bahawasanya diakadkan dia akan Nabi Idris akan tempat yang tinggi. Tinggi lah ya Pak, nak banding yang satu ni. Ini lagi lah. Banding yang kedua tinggi lagi. Dah. Sebab Nabi Idris ni tinggi juga lah pakat aja. Tapi nak banding dengan hak ulul azmi tak boleh lah. Hak tu lebih lagi. 5 orang hak ulul azmi tu. Nabi dan Rasul hak banyak susah. Ulul azmi. Maka memberi salam Nabi SAW atas Nabi Idris. Maka menjawab ia Nabi Idris akan salam. Maka berkata ia Idris, marhaban bil ibni salih wan nabiy salih. Telah dapat kelawasan dengan anak yang saleh dan nabi yang saleh, dan mendoakan ia Idris dengan kebajikan. Habis. Sini satu faedah dah. Ada satu faidatun yang kata sini.
Hazihi faidatun. Ini satu faedah. Adalah Nabi Idris itu hidup berjumpa dengan Nabi dengan roh dan jasad. Tiada ia mati. Nabi Idris ni dia sudah mati dah dulu. Dia sudah mati dah. Lepas tu dia panggil bukan mati tu dak, dia nak terang mati. Lepas tu hidup mula. Lepas mati sekali seorang ya tak mati lah lepas ni. Nabi Idris dia kisah dia. Ya orang rajin puasa dah, rajin buat ibadat dengan Allah Taala lah. Lepas tu satu ketika tu Iblis, Iblis mari nak merosakkan pegangan akidah hak Nabi Idris. Dia kata, Idris, Allah Taala ni kuasa belaka tak? Juga kuasa belaka, buat apa pun. Tapi boleh tak Allah Taala nak ambil dunia sutil ni mari bubuh dalam kulit telur ni. Idris ya tak menguai kau ni, Iblis ikut nak ayat. Iblis mari dekat dia tu, dia ambil jarum. Dia tukar jahat. Idris ni duk jahat baju rere itu lah. Kerja biasa lah. Mari dekat. Manakala Iblis mari dekat Nabi Idris ya lah. Cocok. Cocok jarum tetel lubang mata tu beripuh lari beripuh Iblis. Tu apa ni dia panggil kecek hak benda mustahil dah. Kulit telah le nak ambil dunia boh dia tulis telah guna. Tapi tak ada mustahil benda tu kalau Tuhan nak membesarkan kulit telah waktu mengkecilkan dunia boh boleh. Tu tapi kecek lagu tu dia nak bagi kita rusak akidah tak sebab kita beriman dengan Tuhan tu. Padahal kat Tuhan boleh buat kecil dunia waktu besarkan kulit telah boleh boh. Itu dia. Lepas tu boh dia duk rapat dengan ibadat dengan Tuhan ke apa ni, malaikat duk sai ya sai dengan malaikat maut ni. Ambil nyawa tu duk sai sekali. Dia sai rapat dua tu dah. Sai nak ambil nyawa. Lepas tu dia minta kepada malaikat Malikil Maut nak terang mati nak tengok wasa ke mana mati ni. Tu. Lepas tu terang dia terang. Lepas dia mati tu nak hidup mula. Ya lagu tu. Malaikat Malikil Maut tak boleh mati ni. Kali sore ya tak apa masa lagi tak boleh mati. Dah terang ya. Lepas tu hidup mula lah. Ya pun kacau juga tu nak. Maka malaikat Malikil Maut pun minta izin pada Tuhan apa. Tuhan kata apa terang dia mati kali. Heret dia sungguh. Heret nyawa, wasa sakit sungguh lah Nabi Idris dah mati ni. Tapi mau mati dah. Inilah kita terang kita tengok surga, tengok piah-piah apa dah pula tak masuk pun. Dah. Kita tengok surga. Molek juga dia tak surga. Minta kepada malaikat terang masuk lah straight ya. Tengok masuk saja dia lepas tu baik pula masuk. Wi ke izin ni masuk. Masuk dalam tak situ baik lah, faih lah. Sudah. Kekek Allah juga dah. Idris kena tubat juga. Lepas tu dia nak terang yang mati, nak bermula ni nyawa ni. Maka dikembalikan roh dia semula masuk dalam jasad. Lepas tu diakakkan Nabi Idris naik kepada langit yang keempat ni. Itu dia. Maka Nabi Idris itulah ada dia ketika dia jumpa dengan Nabi itu dengan roh dan jasad lagi. Tak ada mati, sebab dia sudah mati dah. Maka jasad dia ni pada tiup sekekala yang pertama tu utuh habis dunia, tapi jasad Nabi Idris ni tak hancur dah. Tak hancur. Masuklah kata 10 kara hak tak hancur tak kala siup sekekala tu juga. Dia tak mati lagi. Dia kata sini dan jasad dah tiada ia Idris tu mati pada tiup sekekala. Tak kala tiup sekekala tu tak mati dia. Kemudian kerana ia sudah mati dahulu, kemudian kembali hidup pula.
Dulu ia mati dah, lepas tu hidup mula dah sebab dia nak terang. Maka adalah ia Idris ni tiada dibinasakan. Tak ada rusaklah. Badan dia tak kala siuk sekekala. Seperti Hur. Hur ni kena tak tahu apa, yang ni anak bidadari, Hur dia panggil. Tak acah gak. Dan Wildan ni anak kanak-kanak hak duk dalam syurga tu, mainnya kita kalau masuk syurga. Dan arah tak acah juga. Dan kursi dan luh mahfuz dan kolam. Dan jannah syurga dan neraka. Dan roh ni tak acah juga. Maka adalah segala perkara itu istisna, mana dikeluarkan. Tak acah dah, tak kala siuk sekakala. Tu. Diistisnakan daripada firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap barang tu fan, binasa belaka. Dan kullu syai'in halikun illa wajhahu. Setiap sesuatu tu binasa malaikat zat Allah Ta'ala. Tu dia. Dan demikian lagi seperti Nabi Idris juga dah. Nabi Isa itu pun berjumpa dengan roh dan jasad. Nabi Isa ni tak mati lagi. Sebab dia akak naik langit. Tak kala kerajaan Rom tu nak bunuh dia. Belum ia mati, belum ia Isa mati lagi. Akan turun pada akhir zaman ke dunia ni. Nabi Isa ni, ini kita panggil pegangan kita lah. Nabi Isa ni akan turun di langit, turun mari bumi, jalannya hak syariat Nabi Muhammad di akhir zaman. Kemudian mati dikuburkan di Madinah serta Nabi SAW. Taruh di sini juga Nabi Isa. Dan yang lain daripada keduanya, lain daripada Nabi Idris dan Nabi Isa, itu berjumpa dengan arwah hanya mana sahaja. Wallahu a'lam. Kemudian maka naik pula keduanya kepada langit yang kelima. Naik langit yang kelima no weh. Telah terdahulu ia langit yang kelima ni daripada perak. Daripada perak. Maka menutup buka Jibril, maka dikatakan bagi Jibril seperti dahulu jugalah. Maka dibukakan bagi keduanya, bagi Nabi dan Jibril. Maka masuk keduanya, Nabi dan Jibril. Maka tiba-tiba ada di dalam langit yang ke-5 sana, Nabi Harun. Nabi Harun duduk langit yang ke-5. Dan adalah setengah janggut bagi Nabi Harun ini putih dan setengahnya hitam. Dan bahwasanya janggut Nabi Harun ini hampir sampai kepada pusat daripada panjangnya. Janggut Nabi Harun ni. Panjang dekatnya pusat janggut dia panjang sangat. Lepas tu jadi putih sekerak. Dia kisah dia tak kala Nabi Musa pergi munajat dengan Tuhan di atas bukit Tur Sina. Goyak kepada Nabi Harun, jagalah kan dia jangan hidup jadi sesat ni. Harun pun sanggup. Bahaya orang tak kecek banyak ya berjuru. Kakak Nabi Musa. Nabi Musa ya orang panas sikit. Naik. Sudah munajat sejak turun mari tengok. Kang duduk sembah lembu. Yang diajarkan, yang dibuatkan oleh Musa Samiri. Musa Samiri ni buat rupan dia panggil. Harun lari lah, janganlah duk sembah lain pada Allah Ta'ala. Tak pada fokus aku tak akan berhenti sembah anak lembu ni sehingga datang Nabi Musa kelak mari pada kami. 40 hari Nabi Musa pergi munajat. Lan nabraha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Al-Quran kata senantiasa kami duk beribadat di atas anak lembu ni sehingga mari Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa kelak. Kami nak berhenti. Kelak Musa tengok kang duk sembah anak lembu gak. Murih di Musa agak pegang janggut Harun. Pegang janggut Nabi Harun. Tu jadi putih setengah. Tu kuatnya. Yang Musa ni dia panggil orang gagah. Biasa tapa dah. Orang Mesir. Tapa dia mati dah. Sampai tu dia kena hembak.
tubik. Kelik daripada apa dia daripada Mesir tu. Nabi Musa dulu. Tu haram. Haram ya juru sikit, ya lemah lembut sikit. Tu. Dan adalah setengah jangguknya itu putih dan setengahnya hitam. Baca dah ni. Weh. Dan keliling Nabi Harun tu beberapa kaum daripada Bani Israel. Ada umat dia lah. Dan ia jangguknya tu menceterakan mana, dan ia ke apa? Dan ia Nabi Harun ni menceterakan, mana menceritakan beberapa khabar-khabar yang dahulu akan segala umatnya. Umat bagi Nabi Harun tadi. Habis. Maka tatkala memberi salam Nabi SAW atasnya, maka menjawablah ia Harun akan salam. Maka sabdanya Nabi Harun, siapa ini? Maka sabdanya Nabi, siapa ini ya Jibril? Maka kata Jibril, inilah Harun yang dikasihi oleh segala kaumnya. Dah. Kemudian maka naik pula keduanya Nabi dan Jibril kepada langit yang ke-6. Langit yang ke-6 lah. Dan telah terdahulu ia langit yang ke-6 ni daripada mah. Wa dengan mah. Maka menutup buka Jibril, maka dikatakan seperti dahulu juga. Royak sepangan dulu lah. Biar mong ko Jibril, biar serta Muhammad. Dah wakil dah kan? Ya wakil dah. Lagu tu lah. Dengan sampai langit tujuh. Maka dibuka nyonya pintu. Maka melihat Nabi SAW di dalam langit yang ke-6 ni beberapa anbiya, banyak nabi-nabi. Duk langit yang ke-6. Pada pihak kanan jalan, Nabi nampak banyak fuk nabi duk tepi tu. Nabi banyak dah. Dan kiri jalan. Maka jadilah berjalan Nabi SAW dengan satu nabi kepada satu nabi. Pergi sore ni temu nabi ni, nabi ni. Banyak nabi dah. Dan seorang dirinya Nabi, dan satu yang lain, maknanya lain daripada Nabi Idris dan Nabi Isa tu. Okay. Dan satu yang lain, yakni berjalan Nabi bertemu dengan Nabi satu lagi, iaitu nama ke apa? Dan satu yang lain pula, yakni satu orang Nabi yang lain pula Nabi temu, iaitu kena datang Nabi Musa lah. Yang lain beberapa kaum sertanya, ada kaum banyak serta dengan Nabi ni. Kalau itu demikianlah didapatnya Nabi beberapa banyak. Kemudian maka lalulah pula ia Nabi dengan beberapa manusia yang amat banyak. Nampak manusia banyak ni, dia buat ni. Maka sabda Nabi SAW, siapa ini ya Jibril? Maka kata Jibril, inilah Musa. Ni Nabi Musa ni. Duk langit yang kena Nabi Musa dah. Dan serta Nabi Musa tu segala kaumnya. Kaumnya duk langit yang banyak lah, Bani Israel. Dan tetapi angkat kepala tuai hamba. Jibril kata, mu tengok langit, lenggak nak lagi. Jangan duk tengok ni, banyak dah nampak tak? Kan dia cuba melenggak nak langit tengok. Cuba lenggak tengok letas tu. Satu tu umat daripada tuai hamba ya tu. Hak tu umat Nabi Muhammad, banyak dengan Nabi Musa lagi. Tu. Tu. Tetapi angkatlah kepala tuai hamba, maka mengangkat Nabi SAW akan kepalanya. Nabi pun lenggak naik. Maka tiba-tiba didapatnya Nabi akan hitam yang amat banyak, penuh tengok hitam. Dan sungguhnya telah memenuhi tepi langit dan pihak ini penuh, lek kiri lek kanan, penuh langit. Maka kata bagi Nabi, kata Jibril lah, inilah umat tuai hamba. Banyak ada dengan Bani Israel umat Nabi Musa. Nabi Musa banyak cakap dah. Nabi Muhammad banyak lagi sebab ya akhir zaman. Dan lain daripada ini 70,000 tu masuk mereka itu dalam syurga. 70,000 daripada umatmu ni boleh masuk syurga automatik. Dengan tiada hisap. Yang panggil dengan tidak ada kira apa dah.
Dan lagi akan minta tambah pula, maka ditambahi pula tiap-tiap satu daripadanya, tiap-tiap sore daripada 70,000 saat ni tu 70,000 yang lain pula. Sore daripada 70,000 tu boleh bawa masuk syurga 70,000 pula. Mudah-mudahan kita minta masuklah daripada sore daripada 70,000 yang dua ni, tak apa dah. Maka tak kala lalu Nabi SAW daripadanya daripada langit inilah, langit yang ke ni. Maka tiba-tiba didapatnya Nabi dengan Nabi Musa. Iaitu Nabi Musa ni seorang laki-laki yang merah kulitnya. Kulit jadi merah sikit Nabi Musa ni. Lagi tinggi. Lagi banyak bulunya. Bulu banyak sikit Nabi Musa ni. Lagi berdiri bulunya, cocok panggil. Sekira-kira jikalau dipakai dua baju, buah baju masuk, nescaya terus keluarnya tubai bulu tajam bulu ya. Maka tak kalah hampir Nabi SAW memberi salam Nabi atas Nabi Musa. Maka menjawab ya Musa akan saleh. Kemudian maka berkata ya Musa, marhaban bil akhi salih wa nabi salih. Perlu jugalah telah dapat tempat kelawasan dengan saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Mendoa ya Musa bagi Nabi dengan kebaikan. Kemudian berkata ya Musa telah menyeka oleh manusia, iaitu manusia tu Bani Israel. Bani Israel kata bahawa aku ni lebih mulia di atas Allah Ta'ala daripada ini. Ini yakni Nabi Muhammad. Bani Israel kata Musa daripada kali Moses ni dah. Tapi Nabi Musa kata tetapi ia Muhammad ni terlebih mulia di atas Allah Ta'ala daripada aku lagi. Sesungguhnya Muhammad lebih mulia lagi. Kunda baca Ka'dah ni duduk langit yang kenal lah ni. Maka lalu Nabi SAW akan Nabi Musa. Maka menangis Nabi Musa. Tiak. Nabi pergi siapa tu tiak. Maka kata orang baginya. Kang dia lah kata ke Musa. Apa yang menangis tu hamba? Mau tiak apa weh? Maka sabdanya Musa. Menangis akan aku barang yang meluput akan aku daripada pahala. Sebab aku tak boleh pahala banyak mana. Sebab apa? Sebab luput umatku daripada beriman akan aku. Umatku ni wasa banyak cakap dah daripada iman, tapi ada juga luput. Dan tiada yang beriman malaikat sedikit juga, dia kata. Sikit ya umat aku hak beriman. Dan adalah anak ini, dia panggil anak lah Nabi Muhammad ni. Dibakitkan kemudian daripada aku. Bakit laki masuk umat anak ni di dalam syurga. Masuk ke dalam syurga terlebih banyak daripada aku. Tu habis ya tiak tu. Habis tu kita kena banyak umat. Dan menyeka oleh Bani Israel bahawa aku ni lebih mulia kepada Allah Ta'ala daripada segala anak Adam. Bani Israel kata Musa hal lebih sekali tak. Muhammad lagi dah. Dan inilah satu laki-laki daripada anak Adam. Kemudian daripada aku. Ia ni hidup lepas aku. Ia ni dalam dunia. Dan aku ni pada akhirat dah lah ni. Dan ikut tanya tu lebih banyak daripada yang mengikutkan aku. Umat dia tu banyak ada umat aku lagi. Adalah ia kemuliaannya tu pada dirinya. Kemuliaan dia mulia anak ni. Pada dirinya tiada yang mengikutkan dia. Akan ke apa? Ini satu laki-laki ni. Kalau ia tak mula. Maka jikalau adalah ia ini satu laki-laki Nabi Muhammad lah, kita buat betul lah payah. Kalau dia ni kemuliaan ni pada dirinya, maknanya kalau nak banding aku ni enggak. Kalau tak kira umat lah kata dah. Tiada yang mengikutkan dia, kalau tak ada orang ikut dia. Tiada aku heraukan, aku meson. Siap tak. Kainya Nabi Musa dah. Tapi tak gerah. Tiap Nabi Musa dah. Tengok Nabi Muhammad ni lebih lagi pada dia. Dan tetapi yang mengikut akan dia, akan ini satu laki-laki yang daripada anak Adam ni,
Itu Nabi Muhammad lah. Daripada umatnya terlebih banyak daripada umatku. Sampai dia nangis tu dah. Habis itu. Kemudian maka naik keduanya kepada langit yang ketujuh. Sekat turunlah kita sambung semula insya-Allah taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.